sejak azali Allah Ta'ala memberikan, Allah Ta'ala jadikan kita buat sama-sama sambung belajar atau mengkaji ilmu tauhid khas ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tahu tak? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Bila Allah sejak azali Allah Ta'ala melahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar atau mengkaji ilmu tauhid khas ni dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan wiridul Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Al-Zanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah qulu ma syaa Allah tufluhu la ilaha illallah bahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Yang dihormati Ibu Sudul untuk mengurusi masjid Al-Masjid Al-Dana, yang dihormati perkumpulan pengurusi masjid, yang dihormati para sindiki masjid, mengasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disambung bacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin dari Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, salah satu syarah bagi kitab Matan Ummul Barahid bagi Syekh Sanusi. Dan kata musannif, kata pengarang kitab, iaitu Syekh Sanusi, kitab Ummul Barahid, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Artinya dan wajib atas setiap mukallaf dengan sebab syarak. Setiap orang lelaki dan perempuan mukallaf wajib syarak. Wajib apa? Ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib apa? Bahawa mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan kita jalla wa azza, dan barang yang mustahil dan barang yang harus padanya. Jadi kata Syekh Sanusi, setiap orang Islam, lelaki dan perempuan dan khunsa. Khunsa itu siapa pula Ustaz? Yang ada dua alat kemaluan, lelaki punya pun ada, perempuan punya pun ada. Pondan Ustaz, pondan tak, ada satu je. Yang nama khunsa ni memang ada dua alat kemaluan, memang sejak lahir. Baik, jadi lelaki dan perempuan termasuklah khunsa wajib tahu, wajib kenal perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah, dan perkara yang harus bagi Allah. Dah belajar Ustaz, lupa tak mengaku, dimaafkan. Jangan tak belajar langsung. Baik, habis sekarang ni kita baru belajar, tidak, ni ulang kaji. Tuan-tuan dah belajar dah, kita cuma ulang kaji lagi, supaya bertambah kuat ingatan yang mendalami lagi. Baik, lalu disyarahkan oleh Syekh Zainul Abidin, ketahui olehmu bahawa wajib itu dua perkara. Yang namanya wajib itu ada dua. Ada kalanya wajib syar'i atau wajib syar'iyah atau wajib syarak. Maknanya keadaan suatu itu dengan sekira-kira diberi pahala atas orang yang berbuat dia, buat dapat pahala, dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia, dapat dosa, diseksa. Contoh seperti barang yang telah lalu sebutnya. Sebelum ini dah pernah disebutkan. Contoh sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu yang 5 waktu itu wajib syarak. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa besar. Antara seksaannya dikubur, dia seksaannya kat kubur pun dah ada, apalagi ke akhirat. Jadi seksaan dikubur akan dipukul oleh satu ekor ular yang besar yang ada kuku, ada tangan, ada kuku. Ular ni ada kuku, dipukul oleh kuku ular itu sehingga terbenam 70 hasta. Kita bayangkan aja lah, kalau 70 hasta punya terbenam, pukulannya buatnya macam mana? Hancur Ustaz. Dekat gua memang dah mati. Memang dah mati kan? Memang hancur kan? Patah balik badannya tu kan? Dah terbenam, dicongkel lagi. Kuku besi tu congkel. Punya seksanya macam mana tu, bayangkan aja lah. Kan? Ditampar aja sakit, lagi dipukul terbenam 17 tu. Tampar sakit Ustaz? Alah, macam tak pernah tampar. Kalau tak pernah tampar sendiri lah muka kan. Cuba rasa sikit dulu, pap kan. Tak rasa, tak sekuat sikit, pap. Jadi meninggalkan sembahyang antara seksanya dikubur begitu kan. Akhirat seksa lagi Baik, itu wajib syarak. Dan ada kalanya wajib akli atau wajib akal. Wajib akal ni apa? Maknanya ketiadaan menerima ternafi pada akal. Maka telah sebutnya dua. Maknanya akal kata mesti ada, tak boleh tak ada. Contoh dah disebutkan sebelum ni, iaitu
Contoh yang mudah, 1 tambah 1 mesti 2. Nombor lah. Kalau orang 1 tambah 1 boleh jadi 3 tu. Ini cerita nombor, 1 tambah 1 mesti 2. Kalau wajib akal yang perlukan penerangan atau dalil, Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Baik, itu wajib akal. Maka wajib syarak itu alamatnya, tandanya datang lafaz ala, kemudian daripada lafaz yajibu, seperti yang dikata oleh musannif, wa yajibu ala kulli mukallafin. Di dalam ayat bahasa Arab lah, penerangan bahasa Arab. Dan wajib akal itu datang alamatnya, tandanya lafaz lam atau fi, yang dengan makna lam, seperti yang dikata oleh musannif, fama yajibu li maulana. Penerangan bahasa Arab. Tatimah, penutup. Ada penutup pada bab ini ya. Ketahui olehmu bahawa wajib syarak itu atas hak mukallaf dan wajib akal itu pada hak Allah Ta'ala. Wajib syarak itu, kewajipan syarak itu, wajib itu buat dapat pahala tinggal berdosa itu untuk mukallaf, untuk orang Islam lelaki perempuan, bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada kewajipan syarak. Allah Ta'ala mesti buat ni, kalau tak Allah Allah berdosa. Kalau Allah buat macam ni nanti Allah dapat pahala. Tak ada. Allah yang ambil pahala dosa. Apa pula dia wajib buat, mesti buat, ni tidak. Wajib syarak hanya untuk mukallaf, lelaki dan perempuan, manusia dan jin. Bukan manusia je, jin. Kalau ada jin, dengar. Kalau ada lah seram juga ni. Ada ni Ustaz Ganga. Hati-hati Ustaz. Baik panggil. Mudah-mudahan jin Islam kan adanya, bukan tim yang jahat lah. Baik. Dan wajib akal itu pada hak Allah Ta'ala. Kalau wajib akal itu untuk Allah Ta'ala. Dan terkadang dikatakan dia pada hak mukallaf pula. Boleh juga wajib akal itu untuk mukallaf. Seperti Nabi yang mursal, Nabi yang diutuskan, mursal. Dan anbiya, Nabi-Nabi, seperti yang lagi akan datang bicaranya, akan datang disebutkan. Itu sifat Nabi lah. Sifat-sifat Nabi kan, wajib akal ada juga, insya-Allah ta'ala. Dan murad tu maknanya maksud atau yang dikehendaki. Murad kan, siapa nama murad? Melayu murad. Asal bahasa Arab murad. Murad tu apa? Yang dikehendaki, yang dituntut. Makna lah. Dan makna dengan mukallaf di sini, mukallaf tu apa? Jin dan manusia. Tetapi mukallaf manusia itu sampai umur seperti yang lagi akan datang sebelumnya. Nanti disebutkan, tuan-tuan pun dah tahu kan. Kalau lelaki kebiasaannya 13 tahun, perempuan kebiasaannya 9 tahun. Dan mukallaf jin itu, mukallaf jin bila? Daripada waktu jadinya, lahir jin tu dia dah mukallaf kan. Jadi jangan beranganlah nak kahwin dengan jin. Allah tak boleh tu. Lawa ke tak lawa. Masalahnya biarlah yang sepadan. Tapi dia yang suka saya, dia cakap. Memang, tapi awak kena staraf lah, awak kena kuat sikit lah. Maksudnya, kalau saya kuat Ustaz, ni bukan kuat dari segi apa, tenaga. Ni kuat dari segi emosi pun kena kuat. Pasal apa? Dia mukallaf tu, lahir-lahir dah mukallaf. Tu bayangkan, beza umur kalau lelaki manusia 13 tahun, beza 13 tahun pun. Dia punya jarak macam kematangannya tu lah. Baik. Tapi kalau dah jodoh Ustaz, jodoh nak macam mana kan? Pulanglah. Biasa kalau cerita tentang manusia kahwin dengan jin ni, orang berniat lah. Kan? Ada Ustaz, ada tu yang mana tu kan, yang hilang tu kan. Dah ada isteri, dah ada anak dah dengan manusia. Pergi melentas desa ke apa tu kan, hilang tak jumpa kan sampai sekarang. Memang dia panggil pun tak jawab. Baik.
Dan adapun segala malaikat, maka tiada mereka itu mukallaf. Malaikat tak ada wajib menanggung dosa pahala, tak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan malaikat pun buat dosa, tak ada. Mungkin dia tak tahu. Dia tak tahu dosa ada. Tuan-tuan mungkin lebih tahu kan. Kita anggap dia tak tahu lah bab agama kan. Maka tiada mereka itu mukallaf atas kaul yang rajih, pendapat yang kuat. Dan jikalau adalah Nabi SAW disuruh kepada mereka itu sekalipun, kerana bahawasa disuruh akan dia kepada mereka itu, sungguhnya ia menyuruh tashrif, artinya memuliakan, bukan irsal, diutuskan kerana taklif. Nabi ada juga menyuruh malaikat, tetapi suruh tu atas sebab memuliakan, bukan sebab kewajipan menanggung dosa pahala. Baik. Masuk bab seterusnya, ta'rif mukallaf, pengertian mukallaf. Mukallaf tu apa? Dan ketahui olehmu bahawasa mukallaf itu iaitu yang baligh. Satu, baligh, cukup umur lah. Lagi berakal. Kalau bahasa Arabnya akil. Baligh lain, akil lain. Atau orang Melayu akil baligh. Digabungkan semua sekali. Kau dah akil balik belum? Yang ditanya tu akil lain, balik lain. Mungkin bertanya sekali jalan tanya, saya dah akil balik, saya dah akal, berakal dan balik dah cukup umur. Kalau budak pandai, pakcik ni nak tanya akil ke nak tanya balik? Akil lain pakcik, balik lain. Oh ya ke pakcik nak tahu? Akil tu berakal pakcik, balik tu cukup umur. Saya dah balik dan saya memang sejak lahir berakal. Soalan pakcik tu, awak dah akil balik belum? Dah berakal belum kan? Yalah mungkin apa nama ni, dia pun belajar dari kecil kan. Ustaz jangan jauh akil balik. Balik cukup umur, akil tu berakal. Baik. Jadi yang pertama balik cukup umur, yang kedua berakal. Lagi sejahtera panca inderanya, sekurang-kurangnya pendengar. Dan jikalau pendengar atau penglihat semata-mata sekalipun, paling kurang dia boleh dengar tapi tak boleh lihat pun dikira mukallaf. Ataupun dia boleh lihat, dengar tak boleh pun dah dikira mukallaf. Pasal apa? Boleh sampai ilmu pada dia walaupun tak sempurna lah. Jadi dia kena amalkan apa yang dia dengar, ataupun dia amalkan apa yang dia dapat lihat. Dan lagi yang sampai akan dia oleh dakwah bangkit Rasul kepadanya, ajaran Rasul sampai. Ini 4 syarat, barulah dia itu dikatakan mukallaf. Wajib menanggung dosa pahala sendiri. Baik. Maka keluar kanak-kanak, dan jikalau mumayyiz sekalipun, mumayyiz tu boleh bezakan baik dan buruk. Kalau dibagi najis dengan makanan, dia ambil makanan, makan. Kalau dia ambil najis, dia makan, itu belum mumayyiz, tak boleh membezakan baik dan buruk lagi. Maka keluar kanak-kanak dia belum balik, jadi belum cukup umur. Dia belum mukallaf, walaupun sudah mumayyiz. Dan orang gila dia tidak berakal, dia bukan mukallaf. Kadang-kadang orang ketahukan orang gila, tetapi dia bukan mukallaf, tak wajib menanggung dosa pahala. Kita ni yang wajib menanggung dosa pahala. Kan? Cerita orang gila kan. Rumah mak mertua saya, bapak mertua dekat dengan hospital Tampur juga. Jadi adalah tahu cerita ni pasal orang gila. Ahmad Dahlia tu kan, dekat dengan hospital Tampur. Katanya dulu hospital tu adakan sukaneka tahunan. Jadi ahli keluarga boleh datang setiap tahun untuk acara sukaneka. Jadi bila sukaneka ada lumba lari lah, biasalah sukaneka ada lumba lari. Bila dah beratur tu, on your mark, get set, go. Bila go tu, daripada 10 peserta, bukan semua 10 ke depan. Tak semua ke depan. Ada yang ke belakang. Tak macam mana boleh lagi ke belakang. Tapi awak tak cakap semua lagi ke depan. Saya lagi ke belakang. Macam-macam hal Kita walaupun ketahukan dia tak mukallaf.
Dia tak mukallaf. Ada seorang kemarin remaja lah, dia pun tak berakal juga lah, kurang berakal. Jadi dia tapi suka pergi masjid surau, kan? Orang tanya, siapa nama? Nama saya Razak, R-A-Z-A-K-R-U. Belakang ada K-R-U. Dia tak sampai K je, sambung belakang K-R-U. Nama saya Razak, siap meja R-A-Z-A-K-R-U. Nama K-R-U pula belakang. Ada minat K-R-U juga ni. Seorang lagi dekat tempat saya ngajar, dekat Masjid Nurul Hidayah, Jalan Tasik, Penasi Alam. Itu pun suka datang masjid. Imam baca je Fatihah, dia pun sama-sama baca kat belakang. Kuat pula tu, sabar je lah. Saya tegur Ustaz, entahlah, tegur kan, tegur mengamuk pula. Saya pun tak pernah dia tegur, biar je lah. Nikur tu kan. Imam pula baca Al-Quran tu, dibuka depan. Jadi imam tu baca Quran lah, maknanya sambung tu kan, Al-Quran tu. Dia pun baca sama. Entah apa bunyi itu nombor 2 kan. Yang penting ikut kata. Ganggu imam tak? Entah, tengok imam okey je, lancar je, alhamdulillah. Baik. Dia tak mukallaf, tapi kita yang mukallaf, kena jagalah. Dan orang yang ketiadaan panca indera, dengar pun tidak, lihat pun tidak, ini tak mukallaf. Dua-dua tak ada. Alat untuk mendapatkan ilmu tu tak ada. Dengar tak boleh, lihat pun tak boleh. Jadi dia tak mukallaf. Tak wajib lah. Dia tak wajib. Waktu itu saya nak doa lah supaya saya tak dengar, saya tak lihat. Jangan. Makbulkan doa kan. Tak nampak yang indah-indah. Ya tak? Kalau satu orang dia dah melihat, dia dah mendengar, tapi dia doa supaya buta, doa supaya peka, apa hukumnya? Dia mukallaf juga. Pasal apa? Dia bukan sejak lahir pandai buku sampai suruh macam tu. Kan? Awak tak cukup syarat. Ni ceritanya kalau sejak lahir tak dengar dan tak lihat. Baik. Dan orang yang tiada sampai akan dia oleh dakwah bangkit Rasul kepadanya, seruan ajaran Islam itu tak sampai pada dia. Contohnya, katalah orang asli, kalau ada kat Malaysia ni kan, yang tak sampai, ajaran Islam itu tak sampai pada dia. Tapi istro sampai tak? Istro sampai, ajaran Islam tak sampai, contohnya lah. Maka dia tak mukallaf. Maka tiada tiap-tiap daripada mereka itu mukallaf. Yang disebutkan tadi itu kanak-kanak, gila, tak ada panca indera, penglihatan dan pendengaran, dan juga tak sampai seruan agama Islam, dia tak mukallaf. Orang yang tak mukallaf ni macam mana? Nanti disebutkan. Dia masuk syurga ke masuk neraka? Nanti tengok apa uraian. Bermula dituntut ibadat daripada kanak-kanak yang mumayyiz seperti sembahyang dan puasa. Kanak-kanak yang mumayyiz tapi belum balik dituntut juga supaya ibadat. Maknanya mak bapak atau penjaga itu wajib suruh beribadat seperti sembahyang dan puasa. Bukan kerana taklifnya, bukan kerana dia itu dah wajib menanggung dosa pahala, tak. Tapi dengan dia, tetapi kerana menggemarnya di dalam ibadat, supaya dia suka beribadat, supaya beradat ia selalu dah biasa akan ibadat. Kalau perempuan tu kita ajar pakai tudung, tapi dah besar lah, dah mumayyiz. Jangan kecil baby lagi dia pakaikan tudung, rimas dia. Dah mumayyiz, tak boleh beza baik buruk, tak boleh beradat supaya beribadat. Maka tiada meninggalkan ia akan dia insya-Allah Ta'ala pada ketika bulughnya, balignya nanti. Mudah-mudahan bila dah biasa beribadat, sembahyang, puasa, nanti bila dah balik, dah tak kekok, dah tak malas, dah tak perlu disuruh lagi. Itu tujuannya. Baik. Dan bersalah-salahan ulama, berbeza pendapat ulama, adakah memadai dengan dakwah barang mana Rasul ada ia, dan jikalau Adam sekalipun atau tak dapat tiada, ini mesti daripada dakwah Rasul akan dia kepada manusia itu.
berbeza pendapat. Jadi yang pendapat yang pertama atau kedua macam mana? Bermula kaul yang sahih itu yang kedua, kaul yang benar itu yang kedua. Apa dia? Yang ini kaul yang berkata, pendapat ulama yang berkata tak dapat tiada, yang ini mesti daripada dakwah Rasul yang tertentu menyampaikan risalah itu kepada mereka itu, bukan barang mana Rasul seperti kaul yang pertama. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, mesti ajaran Nabi Muhammad lah yang mesti sampai kepada orang tu, ya. Dan atas kaul yang kedua itu, pendapat yang kedua itu, maka ahlul fatrah, ahlul fatrah itu lepas mereka itu daripada neraka. Orang yang tak sampai ajaran Islam kepadanya itu dipanggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini, kata ulama, lepas mereka itu daripada neraka, tak masuk neraka. Dan jika mengubah oleh mereka itu dan menekan oleh mereka itu dan menyembah oleh mereka itu akan berhala sekalipun, walaupun dia itu sembah berhala, dia tak masuk neraka. Pasal apa? Ajaran Islam tak sampai kepada dia. Kalau contoh orang asli kan, orang asli agamanya apa? Agama ni kan, animisme, pelbagai Tuhan, semua dikata Tuhan kan, animisme. Jadi andai kata betul ajaran Islam tak sampai kepada dia, dia mati, dia tak masuk neraka. Dan apabila engkau ketahui akan ahli fatrah lepas mereka itu daripada neraka, nescaya engkau ketahuilah akan bahawasa dua ibu bapa Nabi SAW lepas keduanya daripada neraka. Jadi berkaitan dengan ahli fatrah ini ialah ibu bapa Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad yatim piatu, ketika dalam kandungan bapa Nabi Muhammad telah wafat. Ketika lahir berapa bulan, ibu Nabi Muhammad wafat. Jadi Nabi Muhammad ni yatim piatu. Bila dah besar menyampaikan agama Islam, ibu bapanya dah meninggal dunia lama. Jadi dua ibu bapa Nabi Muhammad ini termasuklah ahli fatrah, tak sampai seruan ajaran Islam kepadanya. Dan sebelum Nabi Muhammad kan ada Nabi Isa, kan ajaran Nabi Isa tak sampai, tak sampai. Kalau apa nama ni, Nabi Muhammad, ibu bapa Nabi Muhammad tu sampai ajaran Islam kepada Nabi Isa, lalu mereka menolak, itu lain ceritanya. Ini tak sampai ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Muhammad lagi lah tak sampai. Pasal apa? Dah meninggal dunia dulu. Jadi ibu bapa Nabi Muhammad SAW, kata ulama, ahlul fatrah, mereka ini tak masuk neraka. Kenapa? Kerana keduanya itu daripada ahlul fatrah, tetapi keduanya itu daripada ahlul Islam. Ulama kata dua ibu bapa Nabi Muhammad itu ahlul Islam. Kenapa? Kerana barang yang diriwayat, ada riwayat bahawa Allah Ta'ala menghidupkan dia akan keduanya kemudian daripada bangkit Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala hidupkan semula ibu bapa Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad, kemudian diwafatkan balik, ditinggalkan balik, dimatikan semula. Maka beriman keduanya dengan Nabi, dan kerana inilah berkata setengah mereka itu, Aballahun nabiyya masida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kada abahu bi imanin bihi fadlan munifa fasallim fal qadim bidha qadirun wa in kana al hadithu bihi dha'ifa. Baik, artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala akan Nabi itu akan bertambah-tambah kelebihan atas kelebihan, dan adalah Allah Ta'ala dengan Nabi amat kasih sayang, maka menghidupkan ia akan ibunya dan demikian lagi bapanya, kerana beriman keduanya dengan Nabi padahal kurnia yang amat mulia. Maka taslimkan olehmu Islamlah, maka Tuhan yang qadim itu amat kuasa. Allah Ta'ala berkuasa, boleh hidupkan. Dengan demikian itu, dan jika adalah hadis dengan dia itu dhaif sekalipun, hadis tentang Allah Ta'ala hidupkan semula ibu bapa Nabi SAW ini dhaif, lemah, tetapi boleh dipakai.
lemah tu dia belum sampai tahap palsu. Kalau palsu, hadis maudhu', hadis palsu. Ini hadis dhaif, lemah. Lemah tu dengan sebab ada perawi-perawinya yang ada kelemahan. Tetapi isi hadis tersebut boleh dipakai, boleh diguna sebagai dalil ibu bapa Nabi SAW itu Islam, dihidupkan oleh Allah Ta'ala dan beriman dengan Rasulullah SAW dan dimatikan semua. Bermula hadis ini iaitu barang yang diriwayat daripada Marwah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW minta ia, doa ia akan Tuhannya bahawa dihidupkan ia baginya akan dua ibu bapanya. Rasulullah minta Allah Ta'ala hidupkan semula. Maka menghidupkan oleh Allah akan keduanya bagi Nabi. Maka beriman keduanya dengan Nabi, kemudian mematikan oleh Allah akan keduanya. Jadi hati-hati tuan-tuan, sebab ada ajaran yang mengatakan ibu bapa Nabi SAW ini kafir. Hati-hati ya. Kita dah bacakan kitab Aqidatul Najin, malah ada hadisnya walaupun dhaif. Baik. Ataupun paling kurang kalau hadis ni tak diterima, ibu bapa Nabi SAW tak dikira mukallaf, dia dikira ahlul fatrah. Pasal apa? Tak cukup syarat yang keempat tu. Dia akil, berakal, dia balik cukup umur dah. Mereka balik berakal, sihat pendengaran, penglihatan, dan tetapi yang keempat ni tak sampai seruan Islam, ajaran Islam. Itu yang kuatnya. Manakala yang lemahnya tadi hadis dhaif tu kan. Allah Ta'ala hidupkan semula bapa Nabi SAW dan beriman dan dimatikan semula. Telah berkata Suhail, bermula Allah Ta'ala kuasa tiap-tiap suatu, harus baginya, boleh baginya bahawa menentukan ia akan nabinya dengan barang yang dikenakinya daripada kurnianya dan memberi nikmat ia atasnya dengan barang yang berkehendak ia daripada kemurahannya. Jadi boleh saja Allah Ta'ala hidupkan ibu bapa Nabi yang telah meninggal dunia dan beriman dan dimatikan semula. Tak ada masalah Dan sesungguhnya telah mengarang oleh Jalal As-Suyuti akan beberapa karangan pada menyatakan barang yang ta'alluq berkaitan dengan kelepasan keduanya, kelepasan ibu bapa Nabi dan tidak berlaku, maka telah membalas akan dia oleh Allah Ta'ala akan kebajikan. Mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Ta'ala kepada Syekh Jalal As-Suyuti. Baik, habis cerita tentang mukallaf dan juga keislaman ibu bapa Nabi SAW. Faedah tanda-tanda balik. Apa dia tanda-tanda balik? Ini ulang kaji. Ini suatu faedah. Bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Pertama dengan keluar mani dengan bermimpi atau lainnya. Kemudian daripada tamam, jadi sempurna umurnya 9 tahun. Ini kalau apa nama ni? Ini dia tak sebut lelaki atau perempuan. Dan keduanya dengan tamam sempurna umurnya 15 tahun. Dia tak keluar mani tapi umurnya dah 15 tahun. Maka dua alamat ini, dua tanda ini pada kanak-kanak lelaki dan perempuan. Dalam kitab Aqidatul Najin ini, tanda umur 9 tahun keluar mani ini, ataupun tak keluar mani tapi umurnya dah 15 tahun, ini untuk lelaki dan perempuan. Yang ini bersekutu, ini sama pada lelaki dan perempuan. Dan dilebihkan pada perempuan dengan haid. Kemudian daripada sempurna 9 tahun, takrib lebih kurang. Perempuan ada tambah lagi kalau dia keluar darah haid. Tiada mengapa kurang 15 hari, jangan lebih daripada itu. Itu tanda tambahan bagi perempuan. Syahdan, wajib atas wali kanak-kanak, wali ini penjagalah, mengajar akan anaknya akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Kalau kita dah jadi bapa atau datuk, penjaga anak atau cucu kita, wajib kita ajar perkara yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Sifat Allah lah, sifat wajib bagi Allah.
Dan barang yang mustahil atasnya sifat mustahil. Dan barang yang harus baginya sifat harus bagi Allah. Kita tak pandai Ustaz upah orang lain. Caranya kalau zaman sekarang hantar sekolah agama. Hantar sekolah agama. Baik. Demikian lagi wajib atas suami mengajar akan isterinya. Jangan suka-suka aja kahwin. Kena pastikan isteri kita tahu sifat Allah, sifat wajib, mustahil harus. Tanya, agama tak kemarin? Sekolah? Pada jawab apa? Yang 4. Lepas tu masuk asrama. Dulu kan yang 3 sekolah kebangsaan, yang 1 agama. Bila sampai darjah 6 tu masuk form 1, masuk asrama. Dia tak sambung darjah 5 agama. Dia sampai darjah 4 je kan, contoh kan. Boleh belajar tak ni sifat wajib, mustahil harus bagi Allah? Entahlah, tak ingat lah. Tak ingat ajar lah, wajib ajar. Suami kena ajar. Tak pandai Ustaz. Macam mana tu nak masukkan surga agama dah besar. Nanti jatuh cinta dengan ustaz tu dah payah pula. Ustaz ni pula muda-muda kan. Payah. Jadi macam mana? Bukalah YouTube ke apa, sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Carilah mana-mana ustaz yang ada buat kuliah tauhid kitab tu kan. Sahih tu kan, contohnya dah. Contoh Baik. Wajib atas suami mengajar akan isterinya, dan penghulu mengajar akan sahayanya. Kalau ada hamba lah, akan demikian itu. Baik, syahdan lagi. Telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid daripada orang yang jadi mahir ilmunya. Orang yang tak mahir ilmu tauhid ditanya, Ustaz ni hukumnya macam mana? Entahlah. Ni kot, jadi kot, tak boleh. Kalau lupalah nanti saya semak balik kitab itu tak apa lagi. Dia jangan mental tu. Ini peringatan untuk saya juga. Kadang-kadang tengah mengajar-mengajar tu ada orang tanya, Ustaz nak tanya. Sini biasanya dia bagus. Dia tak tanya. Kat sini bagus, alhamdulillah selamat saya. Kalau tempat-tempat lain tu yang biasa kajian mana? Masjid Nurul Hidayah, Taman Bandar Sri Alam. Lagi mana? Kampung Pokok Baru. Wah, itu marajin tanya angkat tangan manjang. Setiap minggu ada soalan itu. Yang saya ingat saya jawablah, yang saya lupa saya cakap tak lupa. Nanti saya minta balik. Minggu depannya lupa juga sampai bila tak ingat. Baik. Jadi kalau aku nak belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid, jangan dengan orang yang tiada mahir ilmunya. Dia tiada mengambil daripada gurunya. Dia baca sendiri. Tapi kalau baca sendiri kitab-kitab ulama, betul ada masalah. Kalau baca sendiri tersalah faham pun bahaya juga. Macam saya baca daripada kitab Aqidatul Najid, dan saya belajar daripada guru saya, guru suragama lah. Guru suragama, dan ada juga saya tambah daripada kuliah-kuliah guru suragama juga, guru takmir di Masjid Surau. Jadi bimbingan mereka itulah, guru-guru saya itulah dapat saya sampaikan sedikit ilmu kongsi. Maka adalah pada zaman sekarang ini, zaman bila? Zaman Syekh Zainul Abidin ni. Bila? Bila dikarang kitab ni, ada tak disebutkan? Dah 20 tahun lah paling kurang pun, dah 20 tahun. Maka adalah pada zaman sekarang ini, zaman Syekh Zainul Abidin, beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, pandai, yang mengajar ia akan manusia yang awam, yang tak pandai, dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Hati-hati. Itu sebab pesanan juga daripada guru saya, carilah, belajarlah daripada guru yang berkitab. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan pun boleh beli kitabnya, semak. Ustaz, kitab semua lain Ustaz. Boleh semak. Dia tak? Sini alhamdulillah tak ada yang beli, jadi tak ada yang semak. Jadi saya kalau betul-betul lah. Kalau salah-salah ya. Baik, tak apa. Mungkin tuan-tuan balik semak kan? Tak apa. Saya balik, saya tengok YouTube, Ustaz saya semak balik yang kitab. Tak apa, alhamdulillah. Kalau macam tu alhamdulillah. Baik. Kalau tempat-tempat lain tu ada yang beli. Ada juga yang tegur, Ustaz ni lain. Oh ya, minta maaf. Ada yang tegur kan. Baik.
Dan setengah daripada mereka itu yang berpegang dengan ayat Quran yang mutasyabihah, yang samar-samar. Atau sunnah ni maknanya sunnah hadis yang mutasyabihah, yang samar-samar, padahal tiada dilintangkan. Dilintangkan tu maknanya ditafsirkan dengan kawatif aqliyah, kata putus hukum akal, dan nakliyah, dan dalil-dalil Quran dan hadis yang lain, yang muhkamat, yang tetap hukumnya. Tetapi mengambil mereka itu dengan zahir ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar, maka jadi jatuh tu bahasa Arab waqa'a, maknanya berlaku. Maka jadi jatuh, jadi berlaku mereka itu pada laut kufur, boleh jatuh murtad, jatuh kafir. Dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, boleh jatuh kufur, boleh jatuh murtad. Maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia yang awam. A'udzubillah min dzalik. Kenapa jadi macam tu? Sebab tidak disemak dengan, kalau Al-Quran tak disemak kitab-kitab tafsir, kalau hadis tak disemak kitab-kitab syarah hadis. Benda ni saya dah sebut banyak kali. Tuan-tuan tu dah apa nama ni, dah bingit dah telinga. Alah ustaz seulang je. Iya, tapi dengan sebab tak rujuk kitab tafsir, tak rujuk syarah hadis, jadi sesat. Ini kata ulama ni, bukan ustaz itu ulama ni, Syekh Zainul Abidin bercakap. Maka adalah mereka itu seperti Dajjal, atau terlebih jahat lagi daripada Dajjal. Pasal apa Dajjal ni? Dia menyesatkan orang. Dia menyesatkan orang. Dia masuk neraka dan dia pun nak orang lain masuk neraka. Dia mengaku Tuhan dan dia nak orang lain pun mengaku dia itu Tuhan. Jadi lebih kurang macam Dajjal, kata ulama. Dia sesat. Sama ada satu dia tak tahu yang dia itu sesat, ataupun yang kedua dia tahu dia sesat tapi degil, tak nak terima kebenaran. Itu sebab kata ulama dia seperti Dajjal atau terlebih jahat lagi daripada Dajjal. Baik, hati-hati tuan-tuan. Masuk pada topik seterusnya, wajib mengenal Allah dan Rasul. Dan kata musannif syar'an, artinya wajib mengenal Allah dan Rasul itu dengan sebab syarak. Kenapa kita wajib mengenal Allah? Sebab syarak suruh. Syarak suruh tu Allah suruh kan? Kita wajib mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan, sebab Allah perintahkan kita supaya kenal Tuhan itu. Hati-hati, sebab ada ajaran sesat, contohnya Mu'tazilah, dia kata kita wajib mengenal Allah sebab kita ada akal. Hati-hati, bukan sebab itu. Kita wajib mengenal Allah sebab Allah perintahkan kita supaya kenal Allah. Kerana dibinakan atas bahawa sekalian hukum itu sabit tetap dengan sebab syarak, tetapi syaratnya akal. Hukum akal itu semuanya dengan sebab syarak, tapi ada syarat. Syaratnya akal lah, akal yang waras. Khilaf bagi Maturidiyah, mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Ahlus Sunnah Jamaah juga, yang berkata mereka itu dengan bahawa wajib makrifah, kenal Allah itu sabit dengan akal, tetap dengan akal. Kerana wadihnya bersalahan yang lain daripada makrifah, daripada sekalian hukum, maka iaitu sabit dengan syarak. Dan bersalahan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan bahawa sekalian hukum itu sabit dengan akal, dan syarak itu hanya saja datang ia menguatkan baginya. Dia Mu'tazilah salah. Mu'tazilah sesat. Imam Maturidi itu masih lagi dalam sunnah. Maka hasil bahawa segala madhab itu tiga. Tentang mengenal Allah ada tiga pendapat, tiga madhab. Dan syarat. Tak bunyi. Baik. Jadi cukuplah kadang tuan-tuan beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dia bermanfaat kita sedang dapat kita amalkan sampai sampaikan insya-Allah.